Hai, salam sejahtera, saya Coach Jero. Dalam video ni saya nak fokuskan kepada term ataupun akronim yang selalu saya sebutkan dan ada juga yang request untuk video yang khusus. Dalam video ni saya fokuskan kepada apa itu power zone, pengenalan kepada candlestick power zone dan apa itu kaitan dalam pasaran. Kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan ada beberapa ayat ataupun akronim yang selalu saya gunakan dalam konteks inilah saya nak fokuskan kepada dinamakan sebagai power zone dulu. Sebelum candlestick power zone kita kena memahami power zone. Power zone ini bermaksud ialah boosted ataupun kalau dalam kereta tu dia ada nitro kan, maksudnya dia ada boost. Kalau dalam kehidupan seharian tu mungkin dia ambil steroid kan, mungkin dia ambil amplifier yang lain kan. So jadi maksudnya power zone maksudnya dia ada booster. Maksudnya market tengah bergerak. Katalah saya andai kata ini adalah resistance, let's say ini adalah resistance, dan katalah market bergerak dalam bentuk macam ni, naik turun sampai sini, tetapi dia terus naik lagi dan naik lagi dan naik lagi, baru dia turun. Ini sebagai contoh. Jadi apa yang saya maksudkan ialah you kena memahami sepatutnya dia dah sampai zone sini, turun kan, tetapi dia meneruskan perjalanan. Sepatutnya dah sampai sini dia turun, tetapi dia masih meneruskan perjalanan. So dalam konteks ni, ini juga dikenali sebagai ada certain power, ada certain external factor yang menyebabkan dia terus naik ke atas. Jadi satu konsep yang saya nak anda faham juga, you faham juga, iaitu melihat dari segi benda ni. Okay, dalam konteks ni, dia ada banyak konteks dari power zone. Saya mengenalkan pada you, saya kenalkan pada you, iaitu dipanggil candlestick power zone. Okay, candlestick power zone ni adalah konsep kepada continuation trend. Candlestick power zone bermaksud ialah dia adalah konsep continuation trend. So bila kita sebutkan konsep continuation trend, bermaksudlah dia meneruskan trend yang sepatutnya reversal, tetapi dia meneruskan lagi. Selalu kita sell, dia naik lagi. Selalu kita buy, dia turun lagi. Dan sebenarnya dia mencari time frame lebih besar, cuma kita tidak faham. Dan satu kes utamanya pada akhir tahun, kita dapati dah sampai pada time frame besar, dia pergi lagi. Kan adakah dia bertukar arah? Mungkin, tapi pada masa sama juga kita memahami dia ada kebolehupayaan untuk meneruskan lagi. Sepatutnya dah sampai zone sell, dia pergi lagi, sepatutnya zone buy, dia terus turun lagi. Okay. So dalam kes ni, untuk pengenalan yang asas, saya nak you faham dalam candlestick power zone, dia ada juga power zone yang ditentukan oleh indikator. Sebagai contoh, kita boleh kata nombor satu ialah Bollinger Band juga adalah salah satu yang kita gunakan untuk identify market sedang ada power ataupun tidak. Dipanggil Bollinger Band, melihat pada power zone dia. Nombor dua, kita boleh menggunakan iaitu power zone digunakan sebagai dalam BB dan juga MA. Kan? Yang ketiga, kita boleh juga gunakan power zone untuk melihat dari segi konteks Stoch yang saya ajar pada you, Stoch Killer. Kan? Saya tidak memasukkan indikator lain pasal you dah familiar dengan ni. Kita cuba fokus kepada apa indikator yang kita gunakan. Tetapi adakah konsep power zone ni apply pada indikator ni saja? Tidak. Dia juga apply pada iaitu di bahagian-bahagian lain termasuk indikator-indikator yang lain. Jadi dalam kes ni, saya nak memperkenalkan yang pertama, apa itu power zone di Bollinger Band. Okay. Bollinger Band ni, kita kaitkan power bila dia ada volume. Bollinger Band ni kita kaitkan dia power bila dia ada volume. Bila dia ada volume. Volume bermaksud ialah dia ada jumlah trader yang banyak ataupun pedagang yang banyak. Bermaksudlah dia mempunyai volatility yang agak tinggi. Ini kerana fungsi asas Bollinger Band ialah memberi bacaan ataupun signal melihat volatility, sebab tu dia sensitif sebelum market bergerak. Dia memahami ada volume masuk dalam pasaran dan dia bergerak dulu, kemudian baru diikuti dengan price bergerak. Jadi dalam Bollinger Band ni, asasnya ialah dia ada dua bentuk power zone dia. Satu, dia juga basic kita. Mungkin you dah perasan tapi you mungkin tak particular. Satu ialah Bollinger Band berlaku kembang ataupun break. Bollinger Band break. Okay, so Bollinger Band ni adalah bermaksud dia berada dalam power zone. Ini asas. Okay, Bollinger Band break. Bermaksudlah kalau you tengok dalam konteks ni, Bollinger Band ini sebenarnya berada dalam konteks macam ni. Iaitu dia mengecut, dia break. Dia mengecut, dia break. Ini adalah power zone bermaksud. Kan? Jadi you jumpa dalam konteks Bollinger Band break, buka, mengembang. Kan? Dia bentuk macam ni. Bermaksud dia berada dalam keadaan power zone. Jadi kita tengok candlestick kat mana.
Dan dia akan lebih power kalau candlestick tu berada di luar BB kerana close price sedang membawa volatility yang tinggi. Yang kedua ialah power zone ialah ketika BB tilt. Sama ada tilt ke atas ataupun tilt ke bawah. Tak ada masalah. Jadi asasnya ialah sebelum kita mengenal pasti apakah indikator yang kita gunakan, kita kena kenal pasti apa itu power zone. Power zone bermaksud ialah market dalam keadaan mempunyai power meneruskan perjalanan trend semasa. Bermaksud ketika dia dah uptrend, dia pergi lagi. Ketika dia downtrend, dia turun lagi. So itulah power zone Bollinger Band. Ada dua, Bollinger Band break dan juga tilt merupakan konteks asas kepada power zone. Dan power zone basic untuk kefahaman ni kita kaitkan dengan candlestick, iaitu candlestick berada di luar BP. Maksudnya ada candlestick di sini. Saya tak nak guna color ni, saya nak guna bold warna biru. Okay. Saya bermaksudlah candlestick berada di sini. Kan? Candlestick berada di sini. Bull. Okay. Kalau dalam kes ni bear, candlestick berada di bawah ni bear. Okay. So inilah power zone. Okay. Ini maksud power zone. Jadi satu ialah bentuk BB. Nombor dua, candlestick tu berada di mana. Itu membentuk kepada power zone asas kepada Bollinger Band. Okay, nanti kita akan sambung lagi untuk apakah power zone untuk Stochastic Killer, apakah power zone untuk Bollinger Band dan Moving Average. Jumpa lagi dan salam hormat. Please like dan juga komen apa yang you belajar, apa yang you nak tahu dan juga mungkin video yang nak saya buat lagi. Dan apa saja, please subscribe YouTube channel ni dan jumpa lagi. Salam hormat.